Let's do. Okay, let's go guys. Baik. Geometry coordinate. Tajuk ni adalah sangat penting sebab tajuk ni dia boleh berkait dengan tajuk-tajuk lain. Okey, tajuk ni dia akan boleh berkait dengan tajuk-tajuk lain. Terutama sekali yang melibatkan koordinat. Okey, yang melibatkan koordinat. Contoh tajuk yang dia boleh masuk adalah dia boleh masuk tajuk bulatan form 5, dia boleh masuk pembezaan, dia boleh masuk pengamiran, dia boleh masuk dalam tajuk vektor, nanti kita akan belajar bab 8. Dia boleh masuk dalam tajuk fungsi kuadratik, cari koordinat tu kan. Yes, memang dia banyak tempat yang boleh masuk. Okey, geometri koordinat ni. Terutama sekali 5 tajuk ni. Yang melibatkan fungsi trigo. Apa contohnya tajuk penyelesaian segitiga bab 9. Tajuk sukatan membulat, nanti form 5 kamu belajar. Lepas tu pembezaan pengamiran. Lepas tu tajuk, ada satu lagi tajuknya fungsi trigonometri, yang tu form 5 juga. So tajuk ini memang sangat-sangatlah penting untuk awak faham dia. Boleh guys? Dan kita akan bermain banyak formula. Banyak tak banyak sangat, ada 4 je. Okey, banyak tak banyak, ada 4 je. Dan don't worry, sebenarnya formula semua ini akan diberikan dalam peperiksaan. Cuma bagaimana sebenarnya kita nak buat supaya kita terhafal formula tu. Boleh guys? Saya akan ajar macam mana nak buat malam ni. Okey, boleh. Hari ni kita nak cerita pasal asas dia kita nak cerita pasal asas dah, bukan pasal advance lagi. Advance minggu depan kita punya cerita. Boleh Dapat Okey, ready guys? Ready? Okey. Baik. Bismillah. Okey, kalau dulu kita selalu jumpa kan, kalau melibatkan koordinat 2 titik. Okey. Okey, satu paksi Y dan paksi X. Okey, cuba lukis dulu. Paksi Y, paksi X. Kemudiannya ada 2 titik. Katakanlah kita ambil titik ini dengan titik ini. Titik ni apa Kita ambil apa? XY 0, 2. Yang ni 5, 6. Okey. Dah bagi thumbs. Umar nampak jelas memang? Jelas ya? Okey, baik. Dah ke? Kita nak recall balik semula. Ada beberapa perkara yang kita nak recall. Recall pasal apa? Ini saya nak tunjuk. Ready? Dah? Dah ke? Ashraf, dah? Sudah. Najah dah belum? Bagi thumbs je kalau dah ready. Dah ready lukisan ni? Dah ready lukis dah. Sudah. Okey, Zafran sudah. Ashraf dah. Okey, baik. Okey, apa yang kita nak recall balik semula, ini adalah daripada form 1, form 2, form 3. Okey, yang mana kita nak cerita pasal yang pertama adalah dia punya kecerunan. Kecerunan ataupun gradient. Okey, macam mana nak dapat gradient? Gradient, paksi Y duduk atas, paksi X duduk bawah. Maknanya Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dapat guys? Dapat? Okey. Ingat balik Y2, Y1. Mana satu Y2, mana satu Y1. Okey, tak kisah. Kita letak je dia punya titik. Ini nombor, ini letak nombor 2. Ini point 1. Tak ada masalah. Ataupun point tukar. Boleh faham? Faham guys? Tak ada masalah salah tempat tak ada masalah. It doesn't mean it's not the big matter. Tak ada masalah Boleh guys?
Macam mana nak ingat atas bawah ni? Y duduk atas, X duduk bawah. Wah, kita tahu Y atas, X duduk bawah. Nampak Ramai pelajar selalu tertukar antara X dengan bawah. Betul tak? Siapa selalu tertukar benda ni? Dia benda simple kan? Tapi selalu tertukar. Ada? Ada bagi thumbs. Kan? Atas bawah selalu tertukar. Ada tak? Okey, beres. Dapat Okey, jom kita kira sama-sama. Okey. Kita ambil yang besar ni lah sebagai 2. Yang ni sebagai 1. Okey, sebab apa senang nak tolak? Sebab 2 tolak dengan 1 kan? Okey, jadi kita ambil sini je. X dengan X, Y dengan Y. Mana 5 tolak dengan 0, jadi 5. X, Y, X, Y. Okey, 6 tolak dengan 2, dapat 4. 5 tolak dengan 0, jadi 5. So 4/5. Dapat? Ini adalah dia punya M. Beres guys? Beres? Okay. Nampak tak? Faham ke? Betul kan? Betul tak? Betul Okay. Y atas. Mana X, Y? Okay. Kadang-kadang ada juga confuse. Pelajar dia selalu tertukar S dengan Y. Maknanya X dulu, Y dulu ke, Y dulu ke, X dulu ke. Tak payah confuse. Apa yang awak perlu ingat adalah alfabet yang awak belajar masa tadika dulu. X dulu ke Y dulu? Kan X, Y, Z. Betul tak? Maknanya X, Y. Beres? Beres? X, Y. Okey. Baik. Dapat yang ni Beres Okey. Ini yang pertama. Kita nak recall. Nombor 2. Perkara yang kedua adalah titik tengah. Okey. Middle. Titik tengah. Okey. Macam mana kita nak dapat formula titik tengah? Senang saja. Okey. Nak dapat titik tengah. Midpoint Okey. Titik tengah midpoint. Kalau sini A, sini B. Okey. Tak ingat formula dia pun tak apa, tak ada masalah. Iaitu apa yang awak kena ingat adalah, apa yang kita kena buat adalah tambah sahaja X dengan X bahagi dengan 2. Dapat Faham ke? Okey, jom kita buat sekejap tentang dia. Macam mana? Okey. Sini X, sini Y. Sini bahagian X, sini bahagian Y. Okey, X dulu. Okey, 5 tambah dengan 0. Dia jadi 5 dibahagi dengan 2. Dapat guys? Itu yang pertama. Yang kedua. 6 tambah dengan 2. Jadi berapa? 6 tambah 2 jadi 8. 8 bahagi 2 jadi 4. 8 bahagi 2 jadi 4. So, kita dapat kat sini ini adalah ini 5 bahagi 2 jadi 2/5. Yang ni 4, letak 4 situ. Dapat? Faham? Jelas? Clear? Dapat Najat? Ini recall. Waktu secepat sikit. Boleh guys? Boleh? Dapat? Okey, titik tengah. Okey, tambah bahagi 2. Tambah bahagi 2. Simple saja. Boleh? Okey. Dapat tak sama kak jawapannya? Dengan answer? Kalau sama bagi thumbs. Sama. Kalau sama bagi thumbs. Okey, beres. Ashraf macam mana dapat? Rumah beres? Beres. Okey, sekarang baru kita nak pergi masuk kepada bahagian yang kita nak belajar hari ini, 7.1. Muka surat 132 guys. Muka surat 132. Okey, ready. Okey, yang ni titik tengah.
2,5 dengan 4. Okey. Katakanlah okey. Baik, sekejap. Ada sistem bawa air. Okey, baik. Okey. Ini adalah titik tengah. Katakanlah dia nak titik tepi. Titik tepi di mana dia ada nisbah 2 dan 1 dekat sini. Okey. Okey. Oh, Umar punya ni tak clear sangat Umar punya ni tak clear sangat. Kejap Umar. Kejap. Kalau segunakan skrin awak boleh nampak jelas tak? Kalau seguna skrin awak okey, nampak jelas? Sebab kita dah masuk bahagian dia. Intek. Oh, okey. Kalau guna YouTube okey dapat tengok. Tapi sekarang share dekat ni. Okey. Kalau selukis dekat skrin jelas ke? Umar boleh follow? Umar boleh follow tak? Kalau selukis dekat skrin. Boleh? Try. Okey, jom kita try. Okey, baik. Okey, semua nampak? Oh, jadi saya kena duduk Bismillah. Okey, rendahkan sikit skrin. Alright. Okey guys. Okey Umar, dapat Mah? Boleh Mah? Boleh follow Mah? Okey, sebab saya tak nak seorang pun yang tercicir. Okey, baik. Kita tengok 7.1. Okey. Sekejap, saya besarkan dulu saiz dia. Okey. 7.1 iaitu tentang pembahagi tembereng garis. Pembahagi tembereng garis. Okey. Umar okey Umar? Nampak? Clear? Beres? Beres. Okey, baik. Saya teruskan guna ni lah. Alright. Kejap, saya lukis balik semula. Okey, kita punya graf tadi. Okey. Tak apa, korang stay je dengan graf tu. Okey, saya cuma lukis balik semula sahaja. Okey, don't worry. Daripada sini ke sana kan. Alright. Oh. Sekejap guys ya. Okey. Satu point dekat sini. Okey. Okey, sini adalah point dia adalah 05 dan di sini point dia adalah 56. Okey, ni saya ambil contoh adalah saya ambil contoh saya sendiri Okey. Yang ini tadi kita dapat berapa tadi? Okey, ini adalah 2.5 dan sini adalah 4. Betul? Okey, sekarang kita nak satu point yang lain iaitu point dekat sini. Okey, point Q. Okey, ini A, ini B. Okey, macam mana dah dapat point Q kalau di sini adalah nisbah dia adalah melibatkan 2 dan 1. Okey guys. Tengok melibatkan 2 dan 1. Bagaimana kita nak koordinat titik Q? Okey. Dah dah lukis. 2, 1 dia punya nisbah dia. Okey, kalau ikutkan formula kita, bagaimana nak dapatkan Q punya ni? Alright, formulanya adalah NX1 tambah dengan MX2 bahagi dengan N tambah dengan M.
Okey, di mana ny1 tambah dengan my2 per dengan m tambah dengan n. Okey, panjang dia punya formula. Okey, panjang formula dia Okey, don't worry. Tak perlu hafal. Tengok cara sebuat Boleh guys? Ready? Dah ready bagi thumbs. Dah ready bagi thumbs. Dah ready bagi thumbs. Dah. Okey, Anis Jayan ni baru join. Okey, baik guys. Sekarang ni saya nak awak ambil satu pen kan. Letak dekat 2 ni, lancarkan roket ke sana. Nampak tak? Okey, 2 ni roket ke sana. Okey, 1 roket ke sini. Berperang. Okey, roket ke sana, roket ke sini. Faham ke? Okey, ada tujuan dia. Okey, antara point A dengan point B, awak nak letak yang mana point apa, yang mana point apa. Kalau kita ambil tadi, yang atas ni point 2, betul? Yang atas ni point 2, yang ini adalah point 1. Nampak guys? Alah, saya kena guna color lain lah. Okey, warna hijau. Ini point 2 dan ini point 1. Nampak? Okey. Adakah kalau point ni terbalik tak ada masalah ke? Yes, tak ada masalah. You have to decide that point. Faham guys? You have to decide that point. Kalau itu 2, 2 lah. Kalau itu 1, 1 lah. Awak yang decide. Kan? Tak semestinya tu mesti point 1 duduk bawah, point 2 duduk atas. Faham guys? Faham Najiah, faham Najiah? Dapat? Point itu awak sendiri yang letak saja. Boleh? Okey. Okey, ready? Okey, macam mana kita nak buat sebenarnya? Okey, kita tengok bahawa n. Kita nak ambil mana m, mana n. Okey, kita yang letak. Okey, kita letak satu ni adalah n, di sini adalah m. Ini pun kita letak juga. Faham guys? Faham guys? Ini pun kita yang letak juga. Yang mana m, mana n. Terpulang. Faham Ada 2 tempat tadi. Yang satu adalah point 1, point 2. Kita sendiri yang letak. Point m dengan n. Itu kita sendiri yang letak. Tak ada masalah. Boleh guys? Ketukar pun tak apa. Okey? Beres? Faham? Jelas? Clear? Okey. Sekarang kita nak selesaikan dia. Okey. N darab dengan 1. Faham? Nampak tak? Dia punya arrow tu. Okey. Kita selesaikan bahagian X dulu. Kan koordinat kan dia ada 2 koordinat kan? Dia ada bahagian X, ada bahagian Y. Betul? Dia ada bahagian X dengan bahagian Y. Okey, kita selesaikan satu-satu je terus. Okey, 1 darab dengan 0. Jadi berapa? 0. Tambah. Okey, lepas tu tukar pula. 2 darab dengan 5. Jadi berapa guys? 2 darab terus dengan 5. Dapat apa? 10. Faham? Jelas ke? Okey, lepas tu bahagi. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan M tambah N. 2 tambah dengan 1 jadi 3. Nampak guys? Senang tak? Mudah tak? Senang Faham Jelas Okey, sekali lagi kita buat dekat Y pula. Okey, Y 1 darab dengan 5. Okey, 1 5 ke 2? Oh, nasib baik. Takkan 5 dekat bawah sini. Okey, bawah ni 2. Guys, 2 guys. Okey. Okey, dah Okey. Okey, 1 darab dengan 2. Jadi berapa? 1 darab 2 jadi 2. Tambah 2 darab dengan 6 jadi 12. Bahagi dengan 3. Nampak guys? Faham? Okey, jadi sini adalah 10 per dengan 3.
Dan di sini 12 campur dengan 2 jadi 14 per dengan 3. Inilah koordinat Q. Faham? Boleh kecilkan lagi ke? Boleh kecilkan lagi? Dah tak boleh. Betul? Betul kan? Tak boleh kan? Sebab 10 tak boleh bagi 3. 14 tak boleh bagi 3. Kita jadi dapat macam tu. Boleh guys? Faham? Jelas? Clear? Dapat? Dapat tak? Betul ke sebab tu? Ke ada careless? Akmal? Dapat Akmal? Beres? Okey, tak perlu hafal formula. Awak just ingat roket ni je. Buat anak panah. Itu saja. Boleh? Kita cuba je lagi satu lagi contoh. Boleh? Akmal dapat? Beres? Beres? Akmal, okey. Saya tak nampak Tamsu risau pula tu. Anis, okey Anis. Okey. Kita berada dalam bab 7. 7.1 muka surat 132. Muka surat 132. Okey guys, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Kita cuba buat Akmal tak faham yang mana? Tak faham dia darab apa tu? Okey, tak apa. Kita tengok contoh kedua mungkin awak lebih nampak. Okey, contoh 2. Saya ambil point yang dia bagi dekat dalam buku kita. Okey, dekat dalam buku kita tu, saya ambil point tu dulu. Lepas tu kita tulis. Alright. Okey. Tengok Sini berapa? Point A adalah negatif 3 dan 8. Di sini A. Okey, lepas tu sini adalah point C. Sini adalah point B. Di mana sini point B adalah 10 negatif 12. Okey, sekarang dia nak cari koordinat titik C di mana di sini adalah 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. Nampak Alright. So, sekarang okey, dia nak cari koordinat titik C. Koordinat titik C. Okey, dah lukis? Dah lukis dah? Bagi thumbs. Dah lukis, bagi thumb. Dah siap semua point, dah ready, bagi thumbs. Okey, Akmal korang faham Okey, tak apa. Tengok yang ni, insyaAllah lebih mudah. Okey, Akmal dah siap. Najah, sudah beres? Beres Zafran sudah, okey good. Okey. Haziq macam mana? Dah beres? Okey. Okey, formula tadi saya tak ni kat situ Okey. Tak apa, formula tu kita ni je. Okey, baik. Tengok Okey, sekarang ni apa yang kita kena decide? Okey, kita kena decide point 1 dan point 2. Akmal nak point A ke point B point 1? Akmal pilih. Pilih. Point A ke B? Awak type A ke B? Dia tak ada masalah point tu, tapi kita kena tulis supaya kita tak tertukar. Point A. A point 1. Point B. Okey, letak point B 1, maka di sini adalah point 2. Okey, boleh guys? Okey, MN tak kisah. Awak tulis je mana-mana. Okey, kita ambil M kat sini, ini N kat sini. Boleh guys? Faham MN kat situ, tak ada masalah. Beres. Okey, baik. Sekarang kita buat anak panah. Yang ni anak panah pula, roket. Ke sana. Okey, yang ni ke sana. Faham ke? Roket. Dah. Boleh?
Okey, kenapa kena roket macam tu? Sebab kita nak darab dia. Boleh guys? Okey, baik. Sekarang kita nak cari koordinat. Okey. Ini kita buat besar sikit. Di sini adalah titik X, ini adalah titik Y. Okey, ready? Ready. Di mana kita tahu di sini adalah ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah X, ini adalah Y. Tengok tanpa kita tengok formula ni pun sebenarnya kita boleh buat dia macam mana. Okey, tengok guys. Kita fokus pasal X dulu, boleh? Ready? Kita fokus pasal X dulu. Okey, N dulu kita ambil. 3 darab dengan apa? 8 ke negatif 3? Yang mana satu X? Negatif 3. Betul? Okey. Maknanya 3 darab dengan negatif 3. Kita terus tulis dia adalah negatif 9. Nampak? Faham ke? Faham? Jelas? Faham Akmal? Okey, dan tambah apa? Tambah M 2 darab dengan ni 10. 2 darab 10 jadi 20. Faham? Akmal, faham Akmal? Dapat bersilang macam tu. Yang ni darab ke sana. Ini darab ke sana. Fokus pada X. Dapat? Boleh? Bahagi dengan apa? Bahagi M tambah N. 3 tambah dengan 2. Jadi apa? 3 tambah 2 apa? 5. Pandai. Senang tak? Senang kan? Senang sangat. Okay. So, Y pula. Ready? Y pula Okay. 3 darab dengan 8. 3 darab 8 berapa? Tekan kalkulator. Kita tak belajar congak. Kan? 3 darab dengan 8. Jadi 24. Kita letak 24. Tambah M pula. Darab negatif 12. Jadi dekat sini adalah negatif 24. Bahagi dengan 5. 5 tu datang dari mana? M tambah dengan 3. Dapat guys? Faham? Zafran, beres Zafran? Dapat? Anis, beres? Okey, Alhamdulillah. Beres. Okey, nampak Faham ya? Macam tu? Okey, baik. So, kita nampak dekat sini. Okey, kita nampak dekat sini. Kita selesaikan macam biasa. Okey, kita selesaikan macam biasa. Negatif 9 tambah 20. Negatif 9 tambah 20. Kita akan dapat 11. So, 11 per dengan 5. Okey, 24 tolak dengan 24. Kosong. So, letak kosong terus. Ini dia titik koordinat C. Okey, sekejap. Guna marker. Merah. Faham guys? Dapat tak? Jelas? Clear? Jelas. Alhamdulillah. Umar dapat Ma? Umar dapat jelas Ma? Oh, kalau macam tu saya tak boleh guna whiteboard lah kan? Oh, macam yang lepas saya tak guna whiteboard pun sebab awak tak nampak kan Ma kan? Betul. Sejak hari tu saya memang guna ni. Saya memang guna sejarang guna whiteboard dah sekarang. Sehingga nak cuba guna juga malam ni tapi tak apalah. Okey, faham guys? Jelas clear? Beres? Beres Okey, baik. Okey guys. Kita ambil satu contoh lagi boleh? Kita ambil satu soalan daripada latihan exercise 1. Okey. Ready? Kita dah salin? Beres Okey, ada soalan tak setakat ini? Ada soalan tak? Sekejap saya bagi kat korang.
Ada soalan tak? Setakat ini adakah ada soalan? Ada Beres? Jelas? Clear? Okey. Baik. Alamak, susah. Pula betul. Okey. Okey, baik. Sekejap. Push. Okey, baik. Beres? Okey, ada soalan lagi tak? Beres Okey. Mana dah tadi? Okey. Beres. Okey. Kita tengok exercise 1, latihan 1. Okey, latihan 1. Dia bagi nisbah. Alright. Dia bagi nisbah ni kan. Okey, latihan 1. Jom kita fokus dekat sini. Alright. Latihan 1. Okey, tengok guys, soalan nombor 1 tu. Okey, kalau kita tengok TTR dia bagi TTR adalah negatif 1 dan negatif 2. Okey, dan TTS adalah 4 dan 8. Okey guys. Tengok macam mana tulis info. Kalau biasanya kalau kita menulis info jangan memanjang macam ni. Kena S apa ni sini kita letak koma S 48. Okey, cara ni salah guys. Okey, jangan buat perkataan jangan menulis info sebaris. Okey, bila kita menulis info sebaris nanti kita akan mudah tertukar. Jadi jangan tulis info sebaris. Kalau boleh tulis info ke bawah. Macam sebuat ni. Okey, ke bawah sini. Biar kita boleh nampak apa sebenarnya apa yang dibagi dan kita boleh nampak dia ni satu-satu. Boleh guys? Untuk memudahkan urusan kita sebenarnya. Okey, titik T terbahagi tempering RS dengan nisbah. Okey, dia bagi nisbah 3, 2. Okey, cari titik koordinat T. Okey. Dia bagi satu garis. Kita lukis je lah garis tu. Tak kisah sengit ke atas ke sengit ke bawah ke, tak ada masalah. Boleh guys? Okey, saya lukis ini. Negatif 1, negatif 2. Sini apa? Sini adalah 4 dan 8. Okey, 3 dengan 2. Macam mana kita nak letak? Okey, dia sebut 3 dan 2. Macam tu kan? Tengok, garis tu dia sebut apa dulu? RS. Betul? Garis R dengan S. Okey, bermaksud 3 tu dulu kat mana? 3 dulu jumpa. Okey, baru 2. Faham guys? Faham? Akmal faham Akmal? Dia sebut dalam ayat tu, dia sebut titik RS terletak dalam satu garis. Titik T membahagi, titik T duduk sini. Lepas tu dengan tempering RS dengan ratio 3, 2. 3, 2. Maknanya R kepada S. Faham guys? Maknanya 3, 2 macam tu. Boleh? Dapat dia bukan terbalik. Dia bergantung pada soalan tu. Cara dia baca, bila kita baca tu, kita tulis macam tu. Boleh guys? Nanti kita akan tengok contoh 2 pula. Contoh 2 dia berbeza sikit. Boleh nampak kat situ? Faham Jelas, clear. Awak boleh terus tulis dekat awak punya buku. Okey, jom kita buat sama-sama. Ready? Okey, sekarang nak decide R dengan S. 1 dan 2.
Okey, kita letak je seletak R ni 1, ini point 2. So, kena tulis ke point 1 dengan point 2 ni sebenarnya tak wajib. Tapi bagi Sir untuk mengelakkan tertukar, kita tulis je lah 1 dengan 2 tu. Boleh lepas tu letak M, letak N. M dengan N tu letak je ke? Letak je lah. Boleh Dapat Jelas Clear Okey, baik. Buat dia punya roket. Kan, sini ke sana. Sini ke sana. Boleh? Dan bagi thumbs. Dan bagi thumbs. Okey. Najah sudah? Beres? Beres? Ashraf dah? Anis beres? Ready? Ready bagi thumbs je. Kita boleh terus mula. Okey, baik. Alright. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Okey, N dulu. Okey, kalau saya nak ambil M dulu boleh Sir? Boleh je, tak ada masalah pun. Kan? Sebab dia tak kisah tertukar. Okey, kita ambil N darab dengan X dulu. Okey, kita nak ambil pasti apa? Okey, T adalah sama dengan buat macam tu. Okey, ini X, ini adalah Y. Pasti X, pasti Y. Ready? Okey, 2 darab dengan negatif 1. Jadi negatif 2. Tambah 3. 3 darab 4. Faham ke? XY. X, Y. Selesaikan X dulu Fokus X dulu. 3 darab 4. Jadi 12. Bahagi dengan berapa? 3 tambah 2 jadi 5. Faham guys? Dapat? Jelas clear yang tu? Okey, korang buat Y sekarang. Okey, buat Y sekarang. Buat Y sekarang. Dapat macam mana? Sebagi masa 5 saat. Zalim sangat main 5 saat dia. Buat. Okey, itu darab hitung. Dah. Itu dah. Ya, Umar, ada soalan? Yang first tu bukan negatif 3. Betul, salah tak apa. 2. Betul. Sebetul ke? Sebetul kan? Okey, dapat. Okey. Okey, done. Okey, ready or not? Here we go. Okey. 2 darab dengan negatif 2, dia akan jadi negatif 4. Tambah dengan 3. 3 darab 8 adalah 24. Betul? Betul 24. Kan? 2. Okey, 24 Betul kan? Sebentar ni je. Yalah kan. Ya. 24 bahagi dengan 5. Okey, boleh guys? Okey, so di sini adalah 10. 10 bagi 5 dapat 2. Congak terus. Okey, negatif 4 tambah dengan 24 jadi 20. 20 bagi 5 jadi 4. Sama? Sama tak dengan Sir? Kalau sama bagi thumbs. Itu ke tak jawapan? Kan duk kira-kira jawapan salah. Okey, baik. Akmal betul? Akmal sama dapat? 2 dengan 4. Najah dapat Najah? Aziz macam mana? Beres? Beres tak? Okey, Ashraf macam mana Ashraf? Dapat tak? Ini. Alright. Okey.
Apa sebut tadi? Okey, beres. Anis, macam mana? Anis dapat? Beres? Jelas? Okey. Bagi thumbs je kalau dapat 2 dan 4. Okey? Alright. Sebab kita nak pergi kepada contoh 2 tu. Contoh 2 tu dia bagi ratio. Dia bagi ratio dalam bentuk ni. Kita kena buat sesuatu sikit dekat dia. Okey, baik. Zafran macam mana Zafran? Beres? Zafran okey? Dapat? Jelas? Clear? Dapat tak jawapan Zafran? 2, 4 tu. Okey. Beres. Okey, sekarang kita nak tengok contoh 2 guys. Okey, contoh 2 tu saya kena tunjuk. Okey, contoh 2 saya kena tunjuk. Okey. Latihan 2. Okey, latihan 2. Okey, jom kita keluarkan info apa yang dia bagi. Muka surat 133 guys. Yang atas tu latihan 2 iaitu dia bagi titik P dengan titik Q. Okey, di mana titik ni adalah koordinatnya adalah dia bagi siap-siap. Titik P adalah 96 dan Q adalah 3 dan negatif 4. Macam mana setahu 96 tu P punya? Q tu 3 negatif 4. Macam mana setahu? Sebab ikut susunan dia. Kalau dia sebut titik P dan Q masing-masing berkoordinat adalah 96, 3, 4. Yang mana dia sebut dulu itu dia punya lah. Faham? Faham Akmal? Dapat Yang mana dia sebut tu yang dia dulu mana dia punya. Okey. Maknanya P tu adalah untuk 96. Okey. Yang Q adalah 3 negatif 4. Boleh Dapat Okey. Ini biasa je sebenarnya tapi saya kena bagi tahu just adalah untuk ulang kaji je. Recall balik, ingat balik semula. Takut-takut lupa. Bila saya bagi tahu, teringat balik semula. Boleh guys? Okey. Dikata titik R ialah berada di antara garis P dengan Q. Ini guys. Take note. Benda ni. Dia bagi ratio P R ni sama dengan 2 R Q. Okey, dapat PR sama dengan 2 RQ. Okey. Baik, kalau kita lukis dia punya garis, okey, kita just letak je point R dan point P dengan point Q dekat sini, point R dekat sini. Okey, macam mana kita nak letak dekat mana satu dekat mana ni? Okey guys, tengok kat sini sini senang je, awak pindahkan, ini kena alter sikit ni. Okay, this one memang kena alter sikit. Note benda ni. Okay, kena note benda ni. Di mana yang ini kena bawa ke sana. Iaitu dia jadi macam mana? PR divide by RQ sama dengan 2. Nampak? Jelas tak? Di mana 2 ni adalah 2/1 guys. Faham tak apa yang saya buat? Semula. Okey, RQ dibawa ke sana sebab ni darab dia akan jadi bahagi. Bahagi dia akan jadi RQ dekat sini. Faham guys? Jadi tinggallah 2 sorang-sorang kat sini. 2 ni sebenarnya adalah 2/1. Jelas? Clear? Jelas? Clear? Faham? Ashraf faham? Najiyah boleh? Dapat? Dia adalah 2/1. Di mana
Bila kita perkan ratio macam ni, ini adalah menunjukkan ratio dia adalah P R nisbah R Q adalah bersamaan dengan 2 nisbah 1. Faham? Okey, nampak dah sekarang 2 tu duduk kat mana, 1 tu dekat mana? Nampak tak? Zafran, nampak tak? Nampak Nampak 2 duduk kat sini, 1 dekat sini. Okey, apa jadi kalau kita tersalah letak? Jawapan kita salah. Boleh faham kita nampak sana ni PR sama dengan 2RQ. Maknanya kita nampak RQ ni 2. Betul tak? Kita main pam letak 2 kat sini, ni 1 kat sini. Kesalahan ni favorite pelajar buat salah. Faham guys? So, kena buat benda ni dulu sebelum kita nak masukkan dalam garis. Boleh? Dapat? Faham? Jelas? Clear? Faham Akmal? Faham Faham nanti? Faham Faham Ashraf Boleh. Okey, baik. Bila kita dah dapat yang tu, kita of course kita akan terus boleh cari dia punya koordinat. Maka selesailah. Okey, ni 9, 6. Yang ni adalah 3, -4. Macam salah je kita punya kedudukan ni. Tak ada masalah pun. Boleh, tak ada masalah. Beres Patutnya 3, -4 ni duduk dekat bawah, betul? 9 dengan 6 ni duduk atas, betul? Tak apa, tak ada masalah. Okey, kedudukan tu tak ada masalah. Kita boleh kira juga yang sama. Faham guys? Okey, sediakan roket anda untuk menembak. Okey, sap ke sana. Yang ni sap ke sana. Ready guys? Ready? Okey, R. Okey, koordinat dia. Okey, ini X, ini Y. Okey, sila buat dulu. Apa jumpa apa? MN. Okey, M. Ni N. Tak kisah sebenarnya. Okey, N dulu. Okey. 1 darab dengan 9 jadi 9. Tambah 2 darab dengan 3 jadi 6. Bahagi dengan berapa? Dengan 3. Dapat? Okey. Kemudiannya, apa darab apa? Okey. Kemudiannya, 1 darab dengan 6 jadi 6. Tambah 2 darab -4 jadi -8. Jangan lupa letak dalam kurungan. Negatif kalau tak nanti kita akan tersalah. 9 tambah dengan 6 jadi 15. 15 bagi 3 kita akan dapat 5. Secongak terus Korang dapat kan? Secongak terus tu dapat. Okey, 6 tambah dengan -8 dia akan jadi negatif apa lupa pula tolak. Okey, 6 tolak dengan 8 menjadi -2. Okey, akan dapat -2 per dengan 3. Faham guys? Dapat tak? Sama tak? Sama tak jawapan? Sama tak jawapan dengan answer? Adakah sama? Boleh jadi scalarless boleh jadi scalarless. Boleh jadi jawapan awak lain. Boleh jadi scalarless. Tahu? Saya pun manusia biasa juga. Kadang-kadang tercareless juga. Kadang-kadang. Okey. Akmal dapat? Najia dapat tak? 5 -2/3. Dapat tak? Dapat. Aziz Haziq macam mana dapat? Umar macam mana Umar dapat? Dapat tak jawapan? Zafran? Ashraf, Anis. Dapat tak? Ke berbeza jawapan dia? Okey. Sila take note pasal ini. Faham This VIP. Ni benda ni.
Okay, ratio ni. This is the favorite question. Dia akan bagi banyak soalan dalam peperiksaan macam ni. Dan pelajar biasanya dia ambil direct terus letak dekat garis. Okay, menyebabkan mereka selalu salah. Walaupun sebenarnya soalan ni senang je nak buat. Betul tak? Betul tak Zafran? Senang kan soalan ni nak buat kan? Tapi pelajar selalu careless dekat sini. Okay, hilang markah. Rugi lah. Rugi yang amat-amat rugi. Boleh guys? Ada sesuai hafal formula? Ada sesuai hafal formula ni? Tak payah. Sekarang dah ingat kan? Buat roket je. Roket kiri, roket kanan. Okay? Dapat? Siapa rasa dia dah terhafal dah formula tu? Bagi thumbs. Siapa rasa dia dah terhafal dah formula tu? Bagi thumbs. Dah Okay. Roket kiri, roket kanan. Itu saja. Boleh? Beres. Siapa nak hafal formula silakan. Silakan hafal. Tak ada masalah. Kan? Bagi saya tak payah hafal. There's no need to hafal. Okay, baik. Satu dia membagi tembaga yang membentuk. Okay, nombor 3 tu sebiarkan pada kamu untuk selesaikan dia. Okay. Selasa dapat lah. Kamu akan dapat dia. Okay. MN P dengan Q kan, nisbah. Alright. Baik. Diberi titik. Okay guys. Jom kita tengok. Soalan latihan 2. Soalan 1. Oh, ini adalah latihan 2. Ini sebenarnya soalan 2 sebenarnya. Okay. Jom kita cuba satu lagi soalan yang melibatkan dia. Okay, latihan 2. Latihan 2. Soalan 1. Yang tu. Yang cari MN lepas tu cari R tu. Dapat Bawah dia sekali. Bawah. Okay, boleh kita nak cuba soalan ini. Jom kita lukis. Kita tulis maklumat apa yang diberikan. Okay, diberi titik S sama dengan R6. Membahagi garis lurus yang menyambung titik P dengan titik Q. Dikata titik P adalah negatif 4, negatif 6. Okay, Q adalah negatif 9 dan 9. Okay, dalam nisbah M, nisbah N. Dia bagi nisbah macam tu. Okay, sekarang dia nak suruh kita cari nisbah MN. Okay, baik. Kita buat dulu garis tu. Okay. Garis tu tak kisah, buat je. Okay, lukis je. Okay, jangan salah lukis. Iaitu titik S tu duduk dekat dalam ni. Ni titik S. Okay, titik S R6. Okay, lepas tu di sini P dengan Q. P, Q. Tak kisah terbalik pun tak ada masalah. Okay, ini negatif 9, 9. Dan di sini adalah negatif 4, negatif 6. Okay, dapat. Okay, MN awak letak je MN dekat sini. Okay, tak ada masalah, letak je. Sini M, sini N. Okay, kenapa saya letak M dekat dengan P? Sebab, perasan tak dia sebut tu. Menyambungkan titik P dengan Q dalam nisbah MN. Jadi, M dia sebut dulu mana M tu dekat dengan P. Dan dia, garis tu pun dia sebut P dulu. PQ. Betul tak? Garis P, garis Q. Lepas tu dalam nisbah MN. Maka, saya letak M tu dekat dengan P. Faham guys? Ini benda tersirat yang sebenarnya dalam app Maths yang kamu tak jumpa dalam app Modern. Okay, soalan ni sebenarnya nampak easy, nampak senang sangat.
Tapi pelajar selalu tersalah dengan careless mistake. Okay. You guys, kalau dalam peperiksaan, kalau jumpa soalan macam ni, just be careful. Boleh Faham Haziq? Faham Ashraf? Okay, just be careful. Itu saja. Kebanyakan pelajar, sebab soalan ni soalan mudah, dia rasa pun mudah, dia akan buat cepat-cepat. Betul? Dia buat cepat-cepat sebab nak curi masa. Kononnya nak curi masa. Kemudian apa yang berlaku? Salah letak tempat. Bila salah letak tempat, terus salah semua. Faham guys? Itu risikonya. Faham Najihah? Najihah faham? Jelas clear Soalan ni senang, jangan hilang markah. Itu saja. Boleh? Alright. Kenapa saya selalu pesan macam ni? Sebab saya tanda kertas saya tahu lah. Kan? Saya tanda-tanda banyak pelajar salah macam tu. Salah tempat, salah kedudukan. Okay? Bukan tak tahu. Tapi sebab careless. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah nampak yang ni. Kita nak cari M dengan N. Macam mana kita nak buat? Okay. Kita buat roket dia. Okay. Roket. Kita buat roket. Okay. Nampak Okay. Bila dah kita buat roket situ. Kita tahu titik S adalah R dengan 6. Di mana? Di sini adalah R, ini adalah 6. Sebab macam tu siap-siap. Boleh? Faham Okey, N darab dengan negatif 4. Tulis je. Negatif 4N. Tambah. Kan M darab dengan negatif 9. Negatif 9M. Kurungan. Okey, bahagi dengan berapa? M tambah dengan N. Dapat guys? Faham yang tu? Faham Okey, yang kedua. Ini pula. Kan? Darab dengan ni. So, negatif NM. MN. Semula, MN. Tambah dengan 9M. Bahagi dengan M plus dengan N. Okay guys, dekat sini kena buat apa? Simultaneous equation. So, R adalah sama dengan negatif 4N tolak 9M bahagi M tambah dengan N. Itu satu persamaan. Yang kedua adalah 6 sama dengan negatif 6N tambah dengan 9M per dengan M plus dengan N. Macam mana ni nak buat ni? Kan? Macam mana nak buat ni? Kita kena cari M dengan N. Macam mana nak buat? Okey. Baik. Sini dah. Dapat Okey. Alright. Sini. Okey. Ni bawa sini dia akan jadi 6M plus dengan 6N sama dengan negatif 6N tambah dengan 9M. Okey. Ini sebenarnya boleh dapat dah. Daripada sini boleh dapat Okey, tengok sebuat. Guys, tengok sini. Okey, kita selesai, kita susun macam mana nak buat. Okey, tengok. Tengok Okey, yang ni dengan sini. Okey, yang ni dengan sini. Jadi 6M tolak dengan 9M. Okey, negatif 6N tolak dengan 6N. Nampak apa yang saya buat tu? Okey, ini jadi negatif 12N. Ini akan jadi 9 tolak 6 tolak 9. Dia akan jadi negatif 3M. Boleh dapat Okey, sub potong. Okey, N bawa ke sini, M nombor bawa ke sana. Dia jadi macam mana? Macam ni M per dengan N. Ini 12 per dengan 3.
Nampak tak? Nampak? Okey, ini jadi 4, sini jadi 1. 4 nisbah 1. Okey, M sama dengan 4, N sama dengan 1. Nampak guys? Di mana M sama dengan 4, N sama dengan 1. Dapat? Faham? Jelas? Clear? Dapat Ada yang tak faham tak apa yang saya buat? Ada yang tak faham tak? Dia menisbahkan. Ini namanya menisbahkan. Okey, ratio dalam bahasa Inggeris. Ada yang tak faham tak? Kalau tak faham, sila bagi tahu. Tak faham, sila bagi tahu saya. Ada? Ada tak? Faham apa yang saya buat? Okey, yang penting yang bahagian sini ni. Sebab yang ni awak tak jumpa masa form 3. Menisbahkan. Umar, faham Faham je? Dapat? Beres. Najiha beres? Boleh dapat? Oh, rupanya boleh menisbahkan macam ni Boleh. Ini dia dalam MS. Boleh buat begini. Boleh faham Okey. So, dapat nilai M dengan nilai 1 baru boleh dapat nilai R. So, kita cari pula nilai R dekat sini. So, negatif 4. N adalah 1 tolak dengan 9. M adalah 4. So, sini 4 tambah dengan 1 jadi 5. Okey. So, jadi negatif 4 tolak dengan 9 darab 4. Berapa? Jadi 36. So 36 dekat sini per dengan 5. Negatif 4 tambah dengan tolak dengan 36 dia akan jadi negatif 40. Bahagi dengan 5, potong-potong dia akan jadi R sama dengan negatif 8. Logik tak tempat dia negatif 8 kat situ? Negatif 8, 9. Okey, logik. Okey. So, ini jawapan dia. Boleh follow apa yang saya buat ni? Dapat Jelas Clear Senang je kan? Beres kan? Anis okey Anis? Dapat? Dapat Faham Jelas Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey. Okey, apa bahagian part yang penting dekat sini? Okey, dekat soalan ini apa part yang penting? Yang kita kena faham, iaitu sini. Bahagian menisbahkan. Menisbahkan. Okey, dia sama macam kes tadi. Yang ni. Ni VIP ni. PR sama dengan 2RQ. Kan kita tukar dia jadi gini dulu. Perasan tak? Faham Ini punya cerita tadi. Sama. Kes dia dengan yang ini. Sama kes. Okey, yang menisbahkan ni. Part inilah yang penting. VIP. Okey, boleh jadi kita tak jumpa lagi sebelum ni kaedah ini. Kan, padahal kita akan rasa boleh buat macam ni Boleh, dalam MS boleh. Okey? Beres. Soalan C tu, soalan 2 tu tak perlu dapat. Ni beres Okey, so kita dah dapat soalan A dengan B serentak dekat sini. A dah jawab, B pun dah jawab. Kan? A dekat sini, B dekat sini. Dah beres. Faham guys? Dapat? Jelas? Clear? Dah pukul 10 dah kita ni. Okey, ada soalan tak? Adakah ada soalan? Beres? Beres guys?
Biar rasa. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, sebelum kita teruskan, okey, tajuk ni sebenarnya dia tak banyak. Um, nanti kita cerita pasal selari ni nantilah. Sekejap lagi. Tembereng garis selari. Okey, ada yang pelik-pelik ke? Serasa nombor 3 tu pun tak adalah pelik sangat. Beres je. Melibatkan dua garis bersilang pada nisbah AB nisbah. Okey, dapat. Yang tu dah boleh dapat lah, korang boleh dapat kira. Nombor 4 pun boleh. Nombor 5 sisi 4 tepat dan koordinat S. You have to try. Okay. Yang tu tinggalkan untuk kamu jawab. Okay. Untuk sebagai recall. 1, 3, 4. Beres? Ada soalan tak untuk bahagian tembereng garis? Okay. Tembereng garis yang melibatkan rumus yang itu tu, yang panjang tu. Itu caranya. Dapat ya? Boleh nak? Okey, nanti jangan lupa buat recall. Okay guys, jangan lupa buat recall. Kalau tak buat recall nanti lupa. Bila lupa, tak ada siapa boleh tolong. Okey, baik. Seberikan nota awak ni dulu sebelum kita nak pergi garis selari. Okey. Okey, sebelum kita nak pergi yang tu, ada soalan ke? Soalan di luar daripada AdMaths? Contohnya masalah PDPR ke? Apa masalah PDPR yang favorite? Yang favorite tu lah dah. Masalah bukannya jadi favorite kan? Apa masalah utama awak bila PDPR? Cuba bagi tahu saya. Umar, ada tak masalah PDPR ni bagi awak? Masalah yang awak memang rasa macam tak boleh belah, tak boleh handle lah. Dan rasa macam tak tahu nak buat macam mana. Ada tak? Masalah PDPR. Tak kisahlah kalau bukan dengan saya pun, kalau dengan cikgu lain ke, apa masalah? Ada tak? Boleh bagi tahu? Yang lain pun boleh. Selain daripada rumah, boleh bagi tahu saya. Mana tahu kok saya ada idea macam mana nak buat. Kan? Ada? Ada tak? Masalah PDPR yang mungkin buat awak pening. Ada tak? Kalau korang tak bagi tahu, saya pun tak tahu ada masalah ke tak. Kan? Dia tak? Okey, baik. Ada? Zafran, ada tak Zafran? Ada tak masalah yang melibatkan PDPR dekat sekolah? Ada? Saya okey je saya. Umar kata apa? Motivasi belajar dah hilang. Oi. Motivasi hilang emang. Alright. Betul. Okey. Memang sesungguhnya saya tak nafikan betul. Ramai pelajar motivasi belajar dia hilang. Okey, hilang sebab apa? Okey, banyak faktor. Okey, banyak faktor. Macam Umar hilang sebab apa? Boleh bagi tahu? Kadang-kadang entahlah, saya tak tahu lah, tiba-tiba macam tak ada semangat nak study. Betul tak? Betul tak Mah? Dia kadang-kadang tiba-tiba je rasa macam tak ada semangat nak study. Okey. Dalam mewujudkan motivasi dalam kita nak belajar, kita kena tanya beberapa soalan pada diri kita. Okey.
Han belajar untuk apa? Belajar untuk apa? Kenapa belajar? Boleh jawab? Kenapa Han belajar? Sekarang nak bersusah payah ni untuk apa? Untuk siapa? Kan? First kali kenapa dulu? Kenapa kita kena belajar? Itu satu. Okey. Yang kedua, nak buat apa? Kita belajar ni nak buat apa? Faham tak? Kita belajar nak buat apa? Kan? Kadang-kadang kita belajar sebab orang suruh. Betul. Kalau tak ada orang suruh, aku tak nak belajar. Jadi motivasi itu atas orang. Betul tak, Amah? Betul kan, Amah? Betul tak, Zafran? Ya, saya. Ya. Okey. Jadi motivasi kita tu atas orang. Bila orang tu push kita, kita pun bergerak lah sikit. Kalau orang tu tak push, kita tak bergerak. Kan? Sebab kita bergantung pada orang. Orang push kita, kita gerak. Kalau orang tak push, lantak pi lah. Macam tu kan? Kita tak buat apa-apa. Sebab apa? Kita tak ada drive yang menyebabkan kita akan motivate untuk buat. Okey, balik semula pada tadi. Kenapa? Kenapa hang study? Nak buat apa? Kan dua soalan tu. Okey, kalau tanya Kalau tanya dulu pun duk fikir juga. Pernah pun pernah remaja macam korang, betul tak? Semua pernah remaja, tengok cermin. Aku ni nak jadi apa nanti? Kan? Aku nak jadi apa ni? Kan belajar tak reti. Kan duduk kelas hujung. Kan selalu corot. Orang selalu kata kita tak pandai. Kan AKA tak nak sebut lah. Kan orang kata kita macam tu. Sebab apa? Kita tak pandai. Masa tu saya tengok cermin, saya tengok aku ni nak jadi apa masa depan. Kan bila tengok. Okey. Pada satu masa tu sebenarnya ada tak tahulah motivator ke siapa kan selalu sebut benda ni. Dia kata apa siapa hang masa depan, siapa kamu masa depan, kamu yang tentu kan. You decide. You decide. Sebab apa dia kata apa? Antara syurga dengan neraka itu bukan takdir. Itu adalah pilihan. Takdir pilihan kamu. Wah, sudah fikir. Ya ke? Kalau Allah jadikan syurga neraka tu confirm lah. Orang tu dah takdir masuk neraka, masuklah. Kan? Itu orang dah takdir masuk syurga lah. No. Salah pemikiran tu. Sebab apa Sebab Allah SWT ciptakan manusia special. Apa yang special? Wisdom. Pilihan. Han tahu macam mana tu? Kita yang pilih antara syurga atau neraka. We choose it. Betul tak? Betul tak, Amah? Kalau ada satu benda untuk buat, kalau ada kamu jumpa duit RM100 atas lantai, bukan kamu punya. That is not yours. Kan mungkin ada orang tengah cari-cari duit tu. RM100 mah. You have to decide. Nak ambil ke? Nak biarkan? Faham tak? Masa itulah Allah menguji. Itulah Allah menguji. Kan Allah tengok. This is how you decide. Kan? Pilihan kamu akan menentukan kamu di mana. Faham tak? Faham tak dekat sini? Pilihan. Sebab tu saya kata, bila kita nak belajar, kan, kita nak belajar sungguh-sungguh ke tak, kita nak cemerlang ke tak, ada orang boleh push kita, push. Tapi sampai bila dia boleh push kita? Tak boleh. Kalau orang tak nak belajar, kan, orang duk push macam mana pun, kita tak belajar agak. Betul tak saya kata? Kan,
Mungkin nampak hang duk buka buku. Tapi dalam buku tu ada phone. Kan? Betul? Dalam buku ada phone. Main juga tak puas main. Dia berTikTok juga kan? Betul tak? Betul, kita akan guna segala ikhtiar untuk kita penuhi apa yang kita nak. Tapi kalau kita decide kita yang nak belajar sungguh-sungguh, kita yang nak jadi pandai sebab kita nak capai sesuatu nanti, phone ada dekat sebelah, kita tak usik. Setuju tak dengan saya, Umar? Setuju dengan saya? Phone ada sebelah, kita tak usik sebab kita nak fokus. Kan? Kita nak fokus. Tak ada siapa pun dalam dunia ni yang force kita tetap akan buat juga. Nanti orang tanya, apa hal kau buat? Kenapa kau buat? Sebab jawapannya ada satu je. Kamu ada impian. Betul tak? Betul tak, Ma? Ada impian kan? Ada impian yang nak capai. Aku ada impian yang aku nak capai. Sebab tu aku belajar sekarang. Betul? Kalau cerita pasal belajar ni kena ikhlas. Kan? Kena ikhlas lillahi ta'ala. Siapa boleh sampai tahap tu terus? Betul tak? Betul tak, Ashraf? Kan? Cakap pasal ikhlas, pasal lillahi ta'ala. Belajar kerana Allah SWT. Memang je betul. That is the ultimate of the, kita panggil ikhlas. Tapi siapa yang boleh dapat ikhlas tu? Sorry, abah ada kelas lagi. Sebab itu peringkat tinggi dalam iman. Kan kita peringkat rendah-rendah bawah-bawah marhain ni, kan, nak terus capai ikhlas tu, jauh je nampak masa depan. Betul tak, Zafran? Jauhnya masa depan nampak. Ikhlas, sebut pasal ikhlas, memanglah ikhlas kan. Memanglah ikhlas. Tapi kita ada sesuatu yang kita nak capai. Itu adalah satu konsep yang berbeza. Okey, tapi kita kena ingat satu benda. Okey, once kita belajar sungguh-sungguh, kita nak capai satu target. Aku nak capai A. Once, tak kisahlah PDPR ke, belajar dekat rumah ke, belajar sendiri ke, tak ada sekolah pun kita akan belajar. Betul tak, Umar? Kan? Tak ada sekolah pun kita akan tetap belajar. Sebab apa? Sebab kita nak capai impian. Kecuali kita tak ada impian. Nak jadi apa, Mah? Entah. Sudah. Kan? Tak tahu nak capai apa, itu yang jadi kita kelang kabut. Hidup kita tak tahu nak pergi mana. Kan? Mat, kau nak pergi mana, Mat? Dia start motor. Tak tahulah nak pergi mana. Kau rasa? Kan? Tanya pula member pergi mana. Kan? Mat, kau sakit ke? Kan? Kau nak pergi mana ni, Mat? Entahlah. Dah start motor lah. Nak pergi mana? Tak tahu. Faham tak? Kalau tak ada matlamat, kita tak akan tahu kita nak pergi mana dan kita nak capai ke mana. Faham Okay. Just we decide. Matlamat tu kita kena decide. Sama macam syurga dengan neraka tadi. Hang nak pergi syurga ke? Hang nak pergi neraka? Kan? Hang nak pergi syurga. Nak pergi syurga, hang kena cerita pasal apa? Tak? Hang kena buat apa? Hang kena belajar sungguh-sungguh. Hang ni apa semua. Tapi sebenarnya in term of kita nak kena belajar sungguh-sungguh tu ada satu benda yang memang kita kena capai. Apa dia? Redha Allah SWT. Faham tak? Kenapa aku nak capai cita-cita aku? Aku nak capai redha Allah SWT. Macam mana hang nak capai redha Allah SWT? Aku nak bantu ramai orang. Kalau aku bantu ramai orang, Allah suka. Bila Allah suka, Allah redha kat aku. Jadi aku nak bantu dengan ramai orang. Macam mana hang nak bantu ramai orang? Jadi orang yang berilmu, jadi orang pakar. Aku jadi pakar dalam bidang apa? Faham tak? You have to decide. Kena decide, Umar. Awak nak jadi pakar apa? You kena decide. Sekarang dah decide lah. Kan nak jadi pakar apa? Aku rasa aku minat dalam pakar
Jadi gamers. Jadi game, pakar game. Tak salah. Siapa kata salah? Tak salah. Kan? Jadi ya, buatlah. Dia ada jalan dia. Dia ada caranya. Kan? Boleh dapat tak redha daripada Allah SWT? Boleh. Carilah jalannya. Faham? Bukan kerja haram pun main game. Gamers tu bukan kerja haram. Kan? Boleh. Cari. Decide. Tapi masalahnya kita selalu main-main sebab kita tak ada matlamat. Kan? Macam kita main pun, kita main tak sungguh-sungguh mana. Kan? Tak terror mana. Betul? Kita tak akan capai. Lebih banyak pula kita Okay. This motivation dia akan ada dalam diri kita yang akan sentiasa membakar, tidak akan padam. Betul tak saya cakap dengan Umar? Betul tak? You have to decide dekat sini. Kan? Kau nak capai apa? Sebab apa? Belajar. Sebab apa? Decide. Kan aku nak belajar sungguh-sungguh. Dengan aku belajar sungguh-sungguh ni aku dapat cemerlang. Aku dapat cemerlang. Mak bapak aku confirm bahagia. Confirm. Ni. Okay, jasa dia orang membesarkan aku sampai sekarang. Takkan nak kena sia-siakan dia. Lepas tu dia orang tu bukannya makin lama makin muda, betul? Makin lama makin tua. Bila dia orang dah tua esok, siapa nak jaga depa? Siapa nak jaga dia orang tu? Kalau bukan hang. Kalau bukan kita. Betul tak? Kalau kita pun tak mampu untuk jaga diri sendiri, macam mana kita nak jaga dia orang? Betul? Jadi, hang jadi pakar. Bila hang jadi pakar, hang banyak duit. Faham ke? Bila hang banyak duit, hang boleh decide banyak benda. Betul? Okay? Kalau hang cemerlang, hang boleh pilih apa saja yang hang nak jadi dekat universiti. Hang boleh pilih. Kan? Lepas dah graduate, dapat jadi seorang, awak boleh pilih nak jadi siapa yang awak nak. Contohnya, macam yang depan awak sekarang lah. Sendiri. Dulu, masa dapat result, saya decide untuk pergi. Kenapa saya decide untuk pergi matrikulasi? Bukan sebab saya tak ada pilihan. Sebab saya nak pergi sana. Saya pergi lah. Kan? Lepas tu masuk universiti. Saya decide untuk ambil aerospace engineering. Saya letak first choice. Saya belajar sungguh-sungguh. Bila dapat keputusan cemerlang, saya dapat. Lepas tu, bila saya dah dapat aerospace engineering, saya belajar sungguh-sungguh. Saya dapat degree aerospace engineer. And then, saya nak jadi apa? Saya nak jadi scientist ke? Saya nak jadi engineer ke? Saya nak jadi engineer aircraft ke? Saya nak jadi inventor ke? Saya nak jadi cikgu ke? Saya nak jadi apa lagi? Nak jadi pagat pun boleh. Nak jadi tukang cuci pun boleh. Nak jadi ahli perniagaan pun boleh. Hang decide. Faham ke? Kalau kita tak belajar sungguh-sungguh, nanti kita tak ada pilihan. Bila hang kerja esok, hang tahu. Okay, masa saya kerja dulu, masa mula-mula saya kerja, ada saya kerja peringkat bawah lah. Ini saya nak cerita sikit supaya korang nampak motivasi tu. Masa saya kerja sebagai seorang petropam. Bukan sebagai petropam tu. Pump attendant. Dekat petropam lah. Bukan jadi petropam. Apa benda ayat aku ni kan. Okay. Saya kerja dekat petropam. Okay. Jadi pump attendant. Tahu pump attendant? Yang pakai tu. Yang macam mak Bangla. Pakai line yang warna hijau tu kan. Pakai blazer tu kan. Okay. Lepas tu. Kita nak masuk. Sini ada kosong. Okay. Gaji 700 sebulan. Kita kerja dengan Bangla. Kita kerja dengan orang-orang yang memang tidak dapat melanjutkan pelajaran. Tak tinggi lah. Pelajaran SPM pun tak lepas. Okay. Kadang-kadang kita duduk. Saya masa tu graduate university. Tapi masih belum dapat sijil lagi lah. Saya tak dapat lagi sijil saya. Aerospace engineer. Saya tengah tunggu graduate. Jadi sekerja tu dengan SPM lah yang saya ada.
Okey, dengan SPM. So gaji dalam RM700 sebulan. Okey, sepun kadang-kadang duduk lepak dengan dia orang ni kan. Dengan kawan saya bila tanya kan, kau sebenarnya nak kerja apa sebenarnya? Macam-macam sebenarnya nak ni. Tapi sebab kelulusan tak tinggi kan, ada SPM je. Dia orang sendiri yang cakap aku tak ada pilihan, dia kata. We have no choice. Kan, kalau aku pergi kerja lain pun macam jadi pagat ke, kerja kilang ke. Kerja kilang lagi penat kan. Kerja berdiri 8 jam. Yang ni kira okey ke, 8 jam boleh duduk-duduk lagi. Dia kata gitu kan. Lepas tu memang tak ni ke nak berniaga ke apa? Memang nak berniaga kan. Dah banyak kali cuba lah tapi tak berjaya. Kan, tak berjaya. Bila dia kata, berniaga apa? Kan, aku tanya, biasalah kalau ni kan, sembang-sembang tanya berniaga apa, ni buat apa semua. Bila tanya diorang kan, sebenarnya diorang ni bila sepun tanya balik, kalau hang nak patah balik masa, hang nak patah balik bila? Dia akan jawab apa tau? Very consistent. Diorang ni akan cakap apa? Aku nak patah balik masa SPM. Aku nak belajar sungguh-sungguh masa tu, dapat CJ bagus-bagus, lepas tu aku nak pergi ke Politek. Dalam Politek tu aku nak belajar itu ini dan dekat situ aku dapat sijil. Daripada sijil tu aku boleh buka bengkel. Nampak tak vision dia? Boleh buka bengkel, boleh ni apa semua. Kan? Habis tu sekarang kenapa hang tak buat? Sekarang ni tak sempat masa tak ada. Sebab SPM boleh ulang. Hang boleh ulang balik. Tapi nak ulang balik bila dah tua ni, kan, bila dah meningkat umur ni, dah malu lah, dah segan satu. Lepas tu nak belajar balik yang SPM punya, dengan budak-budak sekolah, kan, rasa macam faham ke? Faham situasi dia? Okay, this is a real life. We have no choice. Kita kena kerja dekat sini. Betul-betul kerja. Kena marah dekat bos pun dengar je lah. Duduk. Kalau macam sir kan, kalau sir dengar kena marah apa teruk-teruk kan, dia ni. Kan. Dia ni. Aku berhenti terus. Cari kerja lain. Sebab apa? Sir ada kelulusan. Faham tak? Hang bagi gaji 700, nak marah orang macam gaji 7,000. Memang kadang-kadang macam tu kan. Padahal memang salah kita pun, kita tak kerti nak buat. Lepas tu marah orang. Kan? Hang tak sedar hang masuk kerja kat situ dengan taraf SPM. Walaupun hang budak degree, tapi hang masuk dengan SPM. Jadi kena ikut kata bos. Faham? Decide. Jadi kalau kita nak jadi kuli, nak ni apa semua, kita mungkin ni, tapi ada orang nak berniaga. Nak berniaga kena pandai juga. Faham guys? Jadi benda tu boleh dapat mah? Faham ya? Jelas Okey. Apa yang nak korang faham? Sekarang dah 10.30 dah. Tapi sebenarnya memang dah habis dah untuk kita cover bahagian malam ni. Sebab tu saya tanya. Okey. Kita akan sambung nanti. Okey, kita akan sambung next class. Untuk parallel dengan ada satu lagi. Okey guys, faham Apa yang saya nak mention dekat sini adalah sila pasangkan matlamat awak yang kukuh, jangan bazirkan kehidupan kita. Okey, jangan bazirkan kehidupan seharian kita supaya kita boleh dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk capai kecemerlangan yang kita buat sekarang. Boleh guys? Dapat Okey. Faham ya? Kan, jangan sampai bila kita dah ni menyesal pula. Alangkah bagusnya kalau so memang tak suka perkataan kalaulah aku. Kalaulah. No. Buat sekarang. Decide. Faham
if you SPM masa dulu you gagal, and then you nak betulkan balik, sila betulkan pada masa tu. Betulkan. Faham? Boleh, tak ada masalah. Awak dah kerja esok, SPM dulu gagal, it's okay. Masa dah kerja tu, kena pasang cita-cita untuk betulkan balik keadaan tu. Boleh. Boleh guys. Tapi dalam masa sekarang, korang ada masa, ada peluang kan? Sekarang kan? Usaha sungguh-sungguh. Tingkatkan ilmu, tingkatkan diri awak, tingkatkan profil diri awak. Boleh faham? Tingkatkan profil, tingkatkan nilai awak. Nilai. Okay. Sekarang ni, bila awak belajar, nilai awak adalah pada kertas result SPM tu. Faham result tu. Jadi, usaha betul-betul. Buat yang terbaik. Awak lakarkan kehidupan awak. Boleh guys? Awak yang decide Pilihan tu awak yang decide. You have to choose. So, buat sungguh-sungguh. Buat betul-betul. InsyaAllah awak akan berjaya. Kan? Sentiasa doa pada Allah SWT. Sentiasa Allah SWT bagi. Peluang. Boleh bagi kepandaian, kebijaksanaan. Kan? Supaya kita belajar dengan mudah. Kan? Allah SWT jadikan benda tu jadi mudah. Faham guys? Dapat Jelas Okey, sekarang pukul 10.36 dah. Alright, kita berhenti dekat situ. Tadi kata nak berhenti, dah berhenti dah. Okey, baik. InsyaAllah next class kita akan sambung 7.2, iaitu garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Dua benda. Pasal selari dengan serenjang. Okey, nanti kita akan next class. Alright. Lepas tu kita akan cerita pasal luas poligon. Saya rasa saya boleh cerita dalam masa satu hari je pasal tu. Okey, lepas tu kita akan ada satu lagi kelas untuk cerita pasal ini khas. Ini khas ni pasal persamaan locus. Sebab persamaan locus ni kita kena buat bersama-sama. Boleh guys Okey. Macam mana kelas Sabtu ni? On ke tak on? Ke nak on minggu depan? Korang macam mana? Nanti korang decide dekat dalam group Boleh? Boleh tak? Kalau ramai. Okey. Saya tanya dekat sini terus. Siapa yang okey kalau kita nak buat kelas ganti kita minggu ini? Sila bagi thumbs. Sila bagi thumbs. 1, 2. 2 orang je. Minggu ni. Bagi thumbs. Okay, so decide. Minggu depan. Boleh guys? Sabtu minggu depan kita akan gantikan satu kelas. Boleh? Boleh? So just get prepared. Get ready. Okay, jadi kita jumpa lagi minggu depan Okay, kita jumpa lagi minggu depan untuk kelas kita. Jangan lupa boleh masuk juga kelas TCO. Kelas TCO kita minggu ini alamak saya lupa lah nak recite tajuk. Index number. Nombor index sebab 10. Okay, hari Jumaat. Kalau free boleh join. Okay, kelas TCO. Kalau nak join, kalau kamu tak join lagi group tu, boleh minta dengan link untuk masuk ke group tu untuk join kelas pada malam Jumaat. Untuk form 4. Okay, pelajar-pelajar IMC boleh masuk join, free je, tak ada masalah. Boleh guys? Okay, dapat tak apa yang kita belajar malam ni? Beres? Senang tak? Mudah Okay, baik. Okay, dapat guys Okay, kita round table. Okay Umar, beres, tak ada masalah. Bagi thumbs je. Kalau tak ada apa-apa, bagi thumbs sahaja. Aziz, beres? Atika, Najihah macam mana? Okay. Ashraf, faham? Beres? Clear hari ni? Zafran, macam mana? Clear, sir. Alhamdulillah. Akmal, okay? Anis Zayani, beres? Okay.
Alright, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kita dah selesai untuk kelas kita pada malam ini. Okey, jadi saya harap apa yang saya share dapat kamu kongsikan, dapat kamu apply untuk pembelajaran kamu. Jadi kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asrina insana lahus illa allazina amanu wa amilu salihah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next time. Bye bye. Terima kasih, sir. Okey, sama-sama Zafran. Beres. Zafran jumpa lagi hari apa? Jumaat. Ya, ya. Okey, bye. Okay, sir. Okey. Thank you Ashraf, thank you Umar. Okay, thank you Azik. Beres. Okay, thank you very much for you guys for joining this class today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.